Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Johor Darul Takzim menentang Kuching City, yang mana Johor Darul Takzim menang 3-1 hasil jaringan daripada Fernando Rodriguez, Musa CDB dan juga Adam Noor Azlin, manakala gol Kuching dijaringkan oleh Alif Hassan. Pada perlawanan ini boleh saya katakan kedua-dua pasukan sebenarnya bermain dengan baik, tetapi untuk Kuching City mereka masih lagi mengalami masalah apabila mereka berjaya untuk menyerang dan mereka berjaya untuk build up dengan baik dan attacking force mereka bermain dengan sangat baik, tetapi daripada segi melakukan percubaan dan juga daripada segi release ball mereka agak lambat untuk melakukan percubaan dan agak lambat untuk melepaskan bola, walaupun padahal mereka sudah berada di final third pasukan JDT pada perlawanan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Johor Darul Takzim 2 dahulu. Apakah kelebihan dan juga faktor kemenangan mereka dan apa perkara yang boleh saya puji untuk pasukan JDT 2 pada perlawanan semalam. Yang pertama, apa yang boleh saya puji adalah di bahagian tengah mereka, iaitu gandingan Daryl Sham dan juga Maranyon, yang mana kedua-dua player ni bertindak dengan sangat ofensif untuk membantu bahagian serangan. Dan yang paling penting, saya suka dengan peranan yang dimainkan oleh Maranyon, yang mana Maranyon menjadi connector ataupun boleh dikatakan attacking midfielder yang menyambung antara bahagian tengah dan juga bahagian sayap, dan beliau juga banyak involve dengan serangan-serangan dan juga build up yang dilakukan oleh JDT 2 pada perlawanan semalam, yang telah memberikan sedikit kelebihan untuk attacking force pasukan JDT. Jadi peranan Maranyon yang bertindak sebagai connector ataupun sebagai attacking midfielder untuk pasukan JDT 2 ni telah memberikan sedikit kelebihan untuk JDT 2 berjaya untuk mencipta beberapa gerakan dan beberapa percubaan yang berbahaya hasil daripada gerakan dan juga kesinambungan antara Maranyon dengan bahagian tengah dan juga bahagian serangan. Kita boleh tengok juga Maranyon kadang-kadang bukan sahaja dia berada di bahagian tengah, beliau juga berada di wide untuk membantu Adam Farhan melakukan serangan di bahagian kiri pasukan JDT. Itu perkara pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Takzim. Perkara yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Takzim adalah tentang fullback mereka, terutamanya left back, iaitu Omar Hakim, yang mana pada perlawanan ni Omar Hakim bertindak dengan sangat cemerlang daripada segi bertahan. Bahkan bukan sahaja cemerlang daripada segi bertahan, beliau juga sangat cemerlang daripada segi ofensif, yang mana beliau banyak memberi support kepada Adam Farhan dengan membuat overlapping. Dan pada perlawanan semalam kita boleh lihat Omar Hakim berjaya untuk membuat satu overlapping yang menarik daripada bahagian tengah sampai ke dalam kotak penalti untuk memberi satu assist ataupun satu hantaran lintang kepada Fernando Rodriguez untuk menanduk bola tersebut masuk. Jadi memang Omar Hakim bertindak sangat cemerlang lah pada perlawanan semalam di bahagian kiri, bukan sahaja sebagai pemain bertahan tetapi sebaliknya dalam membantu serangan ataupun build up pasukan JDT pada perlawanan semalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji juga untuk JDT adalah tentang peranan Aisar Hadi yang bertindak sebagai holding midfielder, yang mana beliau lah bertindak sebagai holding midfielder. Beliau lah yang akan backup sekiranya JDT di counter ataupun diserang oleh pasukan Kuching, dan beliau jugalah yang akan menggerakkan bahagian tengah. Dan dengan adanya Aisar Hadi sebagai holding midfielder telah memberikan sedikit kebebasan kepada Daryl dan juga kepada Maranyon untuk bertindak lebih ofensif kepada bahagian hadapan. Dan dalam pada masa yang sama memang Aisar ni dia involved antara dua benda lah, satu secara bertahan dan juga satu secara menyerang. Jadi memang Aisar memainkan peranan yang sangat penting di middle ataupun di bahagian tengah pasukan JDT sebagai holding midfielder pada perlawanan semalam. Dan yang seterusnya yang boleh saya puji untuk JDT adalah tentang Musa CDB. Musa CDB ni adalah seorang player yang sangat cemerlang pada perlawanan semalam untuk JDT. Bahkan beliau adalah player yang mempunyai work rate ataupun kerajinan yang paling tinggi lah dalam padang pada perlawanan semalam. Boleh dikatakan beliau berada di mana-mana sahaja, di bahagian kanan, bahagian tengah, bahagian kiri dan sebagainya, untuk memastikan yang JDT sentiasa ada option untuk orang passing dan dia sentiasa ada option untuk buka game kepada ataupun create space kepada teammate dia sendiri. Dan beliau berjaya untuk menjaringkan satu gol, yang mana bagi saya gol yang dijaringkan oleh Musa CDB itu adalah gol yang sangat bijak dan gol yang menggunakan otak. Sebab apa? Sebab dia tengok kedudukan goalkeeper, dia buat placing,
lawa gol Musa CDB, dan memang dia deserve untuk satu gol tu disebabkan kerajinan dan sebagainya lah. Jadi memang benda tu memang boleh dipuji untuk pasukan JDT 2. Dan yang terakhir yang boleh saya puji untuk JDT 2 adalah tentang defense department mereka yang diketuai oleh Adam Nur Azlin, Feroz Baharudin, Azrif dan juga Omar Hakim, yang mana pada peluang semalam mereka berjaya untuk memastikan yang Kuching City buntu apabila masuk dalam attacking ataupun dalam final third pasukan JDT, yang mana di bahagian di box ataupun kotak penalti pasukan JDT, mereka berjaya untuk blok dan mereka berjaya untuk tutup ruang supaya pemain-pemain Kuching City di bahagian attacking ni tak ada ruang yang banyak untuk penetrate mereka punya kawasan kotak penalti. Jadi defense mereka memang mantap lah, daripada segi blocking, daripada segi tutup ruang, daripada segi challenge, daripada segi marking, daripada segi clearance dan sebagainya, memang mantap untuk JDT 2 pada perlawanan semalam. Itu yang boleh saya komen untuk JDT 2. Untuk pasukan Kuching pula, apa yang boleh saya puji, mereka ada struktur yang menarik, iaitu mereka build up daripada bawah menggunakan Yuki, dan benda tu memang sangat menjadilah apabila mereka menggunakan build up daripada bawah, mereka confident dan mereka cuba dan cuba dan benda tu beberapa kali menjadi. Tetapi yang menjadi masalahnya apabila mereka punya attacking force, iaitu bahagian serangan, mereka hanya mengharapkan lebih kepada Abu Kamara untuk membuat sesuatu bagi bahagian serangan mereka. Jadi apabila jadi begitu, Abu Kamara jarang dapat support daripada winger, yang mana Joseph Kalanti bertindak sebagai pemain nombor 10 attacking midfielder, tetapi jarang untuk mensupport ataupun memberi bantuan kepada Kamara. Jadi Kamara banyak berkesorangan. Apabila dia dapat bola, dia tak boleh nak penetrate apabila beliau dimarking dengan begitu baik oleh Adam dan sebagainya. Jadi banyak gerakan-gerakan pasukan Kuching yang bermula build up daripada bawah dan juga bahagian tengah ni menjadi, tetapi mereka seakan-akan tak ada kreativiti apabila cuba nak penetrate bahagian kotak penalti pasukan JDT 2 pada perlawanan semalam. Jadi mereka perlu improve untuk lebih cepat bagi support, lebih cepat untuk release ball dan sebagainya, untuk memastikan yang corak serangan mereka ni boleh bukan sahaja mengharapkan kepada individu, tetapi kepada teammate mereka untuk sentiasa berada dalam kedudukan yang tepat bagi menerima bola. Itu untuk pasukan Kuching lah. Jadi yang boleh saya puji lagi tentang free kick Alif Hassan, memang super free kick dah. Walaupun boleh dikatakan free kick tu sepatutnya Syahid Suwarin boleh tepih, tetapi maklumlah bola tu mana ada orang sedap. Jadi boleh katakan set pieces kedua-dua pasukan pun agak bagus, sebab JDT berjaya menjadikan gol melalui sepakan percuma tandukan Nadan Nur Azlin, dan Alif Hassan menjaringkan sepakan percuma secara direct. Jadi itu sahaja ulasan saya. Kuching bermain dengan baik, tetapi sayang mereka kurang kreativiti dan mereka sangat mengharapkan kepada individu, kelebihan individu yang mana gagal untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik. Tak ada support play daripada rakan-rakan. Manakala JDT mereka bermain dengan sangat cemerlang. Maranyon sebagai connector, Musa CDB berada di merata tempat, wingback yang berjaya dan sebagainya. Mereka deserve untuk menang pada perlawanan semalam. Itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.